mana kita ibu bapa ataupun institusi kekeluargaan ingin bersama dengan ahli keluarga lain yang pernah mengalami sejarah penagihan dadah untuk hidup bersama dengan harmoni, menikmati kehidupan dalam sesebuah kekeluargaan, peranan dan juga menikmati kasih sayang dan anugerah-anugerah Tuhan dalam kerjaya dan sebagainya sebagai mana orang biasa perolehi. Fokus kepada sesi ini, bagaimanakah aplikasi teknik-teknik yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk menenangkan, mendamaikan kekeluargaan dan bagaimanakah teknik-teknik juga boleh digunakan oleh bekas pengguna dadah yang pernah terlibat dengan dadah tapi telah pulih untuk kembali mendamaikan diri bila stres, tertekan dan akhirnya dia rasional dan dia boleh menikmati kehidupan, membuat keputusan dengan tepat dan akhirnya lebih berkesan dalam kehidupan. Okey, mari kita memahami psikologi keluarga yang mempunyai ahli keluarga pernah menagih dadah. Ya. Secara umumnya, mereka akan mempunyai beberapa permasalahan dalam kekeluargaan. Contohnya rasa rendah diri, malu dengan jiran-jiran, rasa bersalah dengan diri dan of course yang paling ketara ialah rasa stres dalam keluarga itu kerana rasa keluarga dia tak balance, dia ada kekurangan sesuatu dan anak ataupun ahli keluarga yang menagih dadah itu telah memusnahkan harapan, keinginannya, lalu berlakulah stres ya antara keinginan dan keperluan bagi ahli keluarga. Sebab tu dari sisi psikologi, jika kita nak memahami ahli keluarga yang ada ahli keluarga mengalami penagihan dadah, ahli keluarga ini biasanya akan sikit ada keadaan kacau bilau ataupun rasa tak tenteram dalam kekeluargaan. Kerana apa? Kerana mereka fokus kepada permasalahan anak yang menagih dadah itu. Maka mak ayah akan hilang mood, ya, akan rasa sesal, akan rasa malu, ataupun rasa dia bersalah dan rasa marah. Mak pula asyik menangis, sedih, risau tentang anaknya. Dan ahli-ahli keluarga lain pun ada yang suka, ada yang tak suka. Maksudnya, kita kena memahami psikologi ahli keluarga yang mempunyai masalah individu terlibat dengan dadah. Keluarganya tu agak stres. Maka bila kita stres, kita biasanya akan mudah sensitif dari segi emosi. Maksudnya kita mudah marah, walaupun benda yang kecil-kecil, kita mudah sensitif, mengalirkan air mata, menangis jika sedih, jika berlaku perkara yang kecil berlaku kepada kita, ya, ataupun dan apabila keluarga itu mudah stres, maka dia akan berlaku emosi yang mudah terganggu, marah, sedih, tertekan dan sebagainya. Maka pemikirannya sering tak rasional. Jadi kita kena ingat, psikologi keluarga penagih dadah ini mungkin pemikirannya agak tidak rasional kerana stres dan emosi tadi. Maka bila pemikiran tak rasional, dia suka berfikir benda-benda yang sesuatu itu berlebih-lebihan, suka membesar-besar perkara negatif, fokus perkara tak baik dan akhirnya banyak aktiviti ataupun tingkah laku kita salah dalam kekeluargaan. Contohnya, kita memarahi untuk melepaskan perasaan sedih dan tertekan kita kepada anak yang pernah terlibat dadah ataupun anak lain, ya. Jika ada anak lain yang balik malam, berkawan dengan orang yang mempunyai sejarah yang tak berapa baik yang kita risaukan, jadi ada unsur traumatik, kita takut, jadi kita terlalu mengongkong dan terlalu memarahi. Ini mungkin kelihatan agak bagus, tetapi dari segi jangka panjang tidak berapa bagus kerana dia menyebabkan tekanan dan ahli keluarga yang lain tidak rasa kasih sayang itu kerana wujudnya unsur tekanan dalam kekeluargaan. Begitu juga kepada ahli keluarga yang pernah mengalami masalah penagihan dadah tadi.
Okey, jadi kita kena memahami ahli keluarga yang pernah mengalami masalah penagihan dadah. Selepas mereka pulih daripada masalah penagihan dadah dan kembali kepada keluarga, bekas penggunaan dadah ini pun kena dipahami keadaan psikologi mereka. Iaitu mereka akan rasa diri mereka rendah diri. Jadi bila rendah diri itu, dari segi psikologi, bila dipandang mata pun, dia kadang-kadang tak nak pandang mata kita, dia tunduk sikit dia, ataupun dia alih-alih pandangan dia. Dan dia takut orang menanyakan, menyoalkan benda-benda yang lepas. Sebab tu jangan tanya sangat benda-benda yang lepas. Past is the past. Ya, tak boleh diubah lagi. Walaupun mati hidup balik, walaupun kita menangis mengeluarkan air mata darah, walaupun kita menjerit, benda yang berlaku tetap berlaku, tidak boleh diubah. Jadi kita sebaik-baiknya jangan ungkit lagi benda yang lepas, tapi kita fokus kepada perkara hari ini dan akan datang. Contoh perkara hari ini kita tanya, contoh nama dia Ahmad. Okey Ahmad, hari ini Ahmad okey, sihat? Okey mak, ya. Ahmad, kalau Ahmad nak pergi mana-mana untuk cari kerja ataupun ada peluang apa-apa, bagi tahu mak, nanti mak tolong. Mak akan cuba bantu. Yang penting Ahmad dapat bina pendidikan ataupun kerjaya. Nampak Jadi maksudnya kita fokus hari ini dan fokus pembinaan hidup dia masa hadapan. So masa lepas tak perlu lagi lah diungkit-ungkit. Kecuali kita nak jadikan pengajaran sedikit. Tapi itu pun keadaannya sangat minimum. Contohnya bila duduk sahaja di ruang tamu, so kita lihat anak kita tu sedih, dia pun resah, ke kanan, ke kiri bangun. Jadi kita kata pada dia, Ahmad, jika Ahmad rasa tertekan, Ahmad stres, Ahmad kena ingat tau, sayang mak, sayang adik-beradik. Ahmad kena kuat supaya Ahmad terus maju ke depan. Ahmad jangan fikir lagi dah kembali kepada perkara yang lama. Ahmad kena sayang dari Ahmad sendiri. That's it. So itu sahaja yang paling baik untuk kita sampaikan. Okey, dengar tak suara yang saya sampaikan ni? Okey, Bazriza, dengar tak? Ya? Yang lain dengar tak suara? Okey. Okey, sekarang dengar tak Bazriza? Okey. Boleh dengar Okey, itu so tolong respon di segi suara dan gambar. Okey tak untuk saya meneruskan kita punya session kita? Okey Okey, jadi maksudnya yang saya sebut tadi, teknik yang pertama yang kita boleh fahami untuk mensejahterakan semula ahli keluarga yang mengalami masalah dadah ialah yang pertama, kita kena memahami keluarga itu. Kerana keluarga itu akan ada unsur tekanan, malu, stres, dan ahli keluarga pun ada suka tak suka. So kita kena memahami ini, ahli keluarga ini, supaya kita boleh perbaiki ahli keluarga itu, supaya semua tenang. Yang kedua, tips ialah kita kena memahami juga psikologi bekas pengguna dadah ini yang sensitif, yang kadang-kadang rasa rendah diri, so tak nak pandang mata orang, yang rasa hilang kerjaya dan hilang masa depan. Maka dia rasa kadang-kadang tu, dan jangan sampai dia rasa hilang keluarga. Kalau rasa hilang keluarga ini, maksudnya kita tidak boleh tarik dia untuk bimbing dia. Sebab ingat yang saya pesan hari itu, perawatan dan pengubatan dan terapi yang terbaik sekali sebenarnya bukan di pusat serenti, bukan di CRC, tapi adalah dalam family, bersama mak dan ayah, ibu yang memahami. Okey. Dan teknik yang ketiga tadi yang saya ajak ialah kita kena fokus kepada here and now, iaitu keadaan pada hari ini, masa ini, dan juga kita fokus kepada pembangunan pendidikan, kerjaya, kehidupan untuk membina semula kehidupan. Jadi kita tak akan ungkit-ungkit lagi banyak perkara-perkara lama dan perkara-perkara lepas. Itu tak banyak gunanya dan tak banyak manfaatnya. Sebab itu
masing-masing kena move on. Mak ayah kena move on, anak-anak kena move on, dan semua ahli keluarga kena move on. Apa ciri orang tak move on? Ciri orang tak move on, yang pertama ialah mereka suka ingat benda-benda yang lama sampai ganggu pemikiran dan emosi dia. Dia suka ingat. Jadi bila dia ingat tu dia rasa sedih, dia rasa marah, dia rasa tertekan. Maksudnya dia tak boleh lepas daripada lekatan benda-benda silam yang mengganggu dia. Lepas tu percakapan pula dia boleh ulang-ulang benda yang sama, duduk saja. Kenapalah anak aku jadi begitu? Kenapalah dia ambil dadah? Apalah nasib aku ni? Kenapalah dia malukan keluarga? Lepas tu dah jumpa anak tu dia kata, janganlah, kenapa buat mak macam ni? Tak sampai hati ke buat mak macam ni? Sian pada ayah, semua orang kenal ke ayah. Jadi dia membebel dan mengulang-ulangi benda-benda yang lama, kebanyakan yang negatif. Jadi tak boleh, dia tak berapa digalakkan. Dan kebanyakan bekas-bekas pengguna dadah sendiri, mereka tidak suka terlalu diungkit-ungkitkan perkara-perkara lama kerana mereka sendiri ingin melupakan. Sebab itu, cara melupakan yang paling baik ialah jangan ingat, jangan sebut, dan jangan ulang, dan jangan kata-kata, dan jangan jumpa dengan kawan-kawan lama, dan jangan pergi ke pot-pot tempat lama dan sebagainya. Itu cara melupakan. Sebab tu kita kena ingat, bekas pengguna dadah ini, bila dia pernah mengguna dadah, dia macam ada perasaan jatuh cinta sikit dengan dadah tu. Sebab dia boleh hisap dadah tu, and then dia rasa feeling, dia rasa high, and then dia lupakan masalah dia, dia rasa enjoy. Tapi itu semua memudaratkan sebenarnya. Dia sekejap je, sementara je. Lepas tu dia ada tarikan fisiologi, dia tarikan fizikal, biological, dia ketagihan, hingus dia, keluar badan dia kejang. Dia tak boleh hidup, dia tak boleh tidur tanpa dadah, dia marah, dipukul orang, dia sanggup mencuri kerana tak dapat tahan daya tarikan. Jadi sebenarnya, keseronokan yang dapat tu mungkin 1% saja. 99% tu adalah penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Dan mereka bukan saja menderita untuk diri sendiri, tetapi mereka membawa ahli keluarga, adik, ayah, abang, suami isteri menderita. Dan ahli keluarga sedar ini, dan para pengguna dadah sendiri mungkin sedar perkara ini. Tapi mereka tetap ada sikit feeling ingat kepada dadah itu, kerana dadah itu adalah jalan yang paling singkat untuk melupakan masalah walaupun hanya seketika. Sebab itu pengguna dadah ini, dia tidak boleh terlalu tertekan, dia tidak boleh terlalu, sebab dia jadi agak sensitif, dan dia tak boleh dimarahi, dia tak boleh rasa putus asa, dia tak boleh rasa down berlebihan, sebab dia akan teringat kepada dadah itu walaupun memusnahkan dia. Sebab itu, para pengguna dadah dan juga ahli keluarga kena bantu penagih dadah untuk jatuh cinta semula dengan benda lain, untuk lupakan cinta mudarat kepada dadah tu. Maka kita kena ajar dia mencintai benda yang lain. Tak kisahlah apa-apa yang dia suka untuk mencintai. Maka kita boleh belajar mencintai kerjaya. Sebab tu saya sebut, dia ahli keluarga dan para bekas pengguna dadah kena cepat-cepat cari kerjaya yang dia happy, dia seronok, dia dapat wang, dia dapat hasil dia, dia boleh beli baju baru, dia boleh beli jam baru, dia beli handphone baru, dia seronok, dia nikmat, jatuh cinta dengan kerjaya dia. Ataupun dia boleh jatuh cinta dengan wang. Dia cari wang, dia gila wang, dia bisnes, dia cari wang, dia gila wang, dia terus bekerja. Salah ke gila wang? Tak salah. Ya. Banyak kawan-kawan saya toke-toke yang Chinese tu, hidup mereka, motivasi utama mereka adalah wang. Oleh kerana motivasi dia wang, dia asyik bekerja cari wang, bisnes cari wang, bangun tidur untuk cari wang, dan akhirnya kerana motivasi wang ataupun duit, dia berjaya beli rumah, dia berjaya beli tanah, dia berjaya memajukan bisnes dia, dan dia bangunkan kekeluargaan dia. Yang penting terkawal, ya. Jadi ataupun jatuh cinta dengan orang, individu tertentu yang memahami, yang menyayangi, jatuh cinta dengan impian masa hadapan untuk buka perniagaan baru, jatuh cinta dalam sektor pertanian. Maksudnya, para bekas pengguna dadah kena jatuh cinta
dengan kehidupan dunia ini. Kerana dunia ini dicipta oleh Tuhan untuk kita menikmati anugerahnya. Jadi kena sedar tu. Sebab ramai orang tak sedar bahawa dunia ini adalah anugerah Tuhan yang paling besar kepada manusia untuk kita menikmati. Dunia ini bukan untuk ditangisi, bukan untuk diratapi, bukan untuk disesali. Bukan tu, itu salah tu. Hidup kita sangat ringkas tu. Hidup kita ialah too short. Tidak ada banyak masa untuk kita banyak menangis, banyak meratap, banyak menyesal. Tapi hidup kita adalah banyak untuk menikmati, untuk mensyukuri, untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, untuk membahagiakan orang-orang yang tersayang, untuk meninggalkan memori-memori indah kepada orang-orang yang mengenali, yang baik, yang menyayangi kita. Jadi tinggalkan memori indah kepada mak ayah kita, ahli keluarga kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita. Hidup kita too short, sangat singkat. Sebab tu tak ada masa untuk kita bergaduh, berbalah dan mengungkit, menyesali, semua tak ada. Okey, jelas Jadi jatuh cinta dan jatuh cinta dengan dunia ini. Tapi dengan terkawal lah, ya, dengan terkawal. Maksudnya dengan kesedaran. Jadi carilah cinta orang yang menyayangi kita dan rasai feeling jatuh cinta tu. Jatuh cinta seronok, sangat seronok, ya, happy. Dunia ini berbunga dan badan kita akan keluarkan sel-sel serotonin dan sebagainya yang menyebabkan keceriaan, happy dan sebagainya, ya. Ataupun jatuh cinta dengan kerjaya, jatuh cinta dengan wang, jatuh cinta dengan impian, jatuh cinta dengan kebun. Saya ada satu kawan, dia buat peternakan kambing. Dia sangat jatuh cinta dengan kambing dan dia mencintai kambing-kambing dia. Dan dia bercakap dengan kambing. Dan kambingnya beranak. Lepas tu dia buat lembu, ya? Lepas tu dia buat ayam kampung. Jadi dia jatuh cinta dengan haiwan, dengan binatang penternakan. So dia kata kat saya, aku ni, Aziz, tak cakap dengan orang tak apalah, rupanya aku boleh cakap dengan binatang. Sebab setiap kali dia cakap, dia rasa binatang tu faham. Ya, binatang tu faham. Dan binatang lebih mudah faham cakap manusia daripada manusia tu sendiri, kata dia, ya. Maksud dia jatuh cinta dengan haiwan. Jadi pergi keluar kepada dunia dan cari cinta dan jatuhlah cinta. Maka dia akan menyebabkan kita melupai cinta yang pernah melukakan, memudaratkan, memusnahkan untuk kita, iaitu dadah tu. Lupakan. Okey. So ahli keluarga kena bantu ahli keluarga begini supaya mereka bersama-sama menuju kepada kebaikan. Okey, dan saya ingin jelaskan bagaimana cara untuk kita mendamaikan diri apabila kita stres, kita tertekan, ya. Okey. Ahli keluarga, macam saya sebut tadi, ahli keluarga yang mempunyai ahli keluarga terlibat dengan dadah, biasanya keluarga ni akan berkonflik sedikit dan stres. Kerana ada ahli keluarga begitu. Kerana mereka ada kontra di antara keinginan dan keperluan tadi. Okey, keperluannya ialah dia nak ahli keluarga dia baik, ahli keluarga dia taat, ahli keluarga dia berjaya, ahli keluarga dia semua makmur. Ini adalah keperluan. Ya, ini adalah keperluan. Tapi keinginan dia nak ahli keluarga dia tak ambil dadah, ahli keluarga dia tak melawan dia, ahli keluarga tak mengalami mencuri. So keinginan dia tu kuat. Keperluan dia adalah untuk kehidupan. Jadi berlakulah ketidakselarasan antara keperluan dan keinginan. Jadi berlakulah stres. Jadi apa yang kena buat ialah kita kena mendamaikan diri kita yang di dalam dulu. Jadi kalau stres, kalau marah, mak, ayah, ahli keluarga kena tenangkan diri yang di dalam. Apabila tenang diri yang di dalam itu, maka semua ribut, taufan, angin puting beliung kat luar tu, dia akan berhenti dan tenang dengan sendirinya. Sebab yang di dalam tenang. Tapi jika di dalam ini resah, gegak, gempita, puting beliung ini, maka kitalah punca kepada semua ribut, taufan, ombak, puting beliung kat luar tu. Kerana kita akan memarahi, kita akan menjerit, kita akan mengungkit, kita akan mempamerkan wajah kita yang masam, kita akan tunjukkan tingkah laku yang tak baik, kita akan putuskan hubungan, cakap ayat-ayat menyakitkan hati. Puncanya daripada kita sendiri.
Sebab tu kita kena berdamaikan diri kita sendiri. So sama juga bagi bekas pengguna dadah. Ingat bahawa ribut taufan puting beliung itu hanya boleh didamaikan bila kita damaikan diri kita yang di dalam, iaitu kita terhubungkan diri kita dengan sifat-sifat Tuhan yang maha mulia dan maha kasih sayang. Maka apa sifat Tuhan yang maha mulia dan maha kasih sayang? Maka sifat kasih sayang itu sendiri. Maka kita kena rasai kasih sayang Tuhan pada kita. Kita kena rasai kasih sayang Tuhan yang telah menghidupkan kita, menyebabkan kita boleh berfikir, menyebabkan mata kita boleh berkedip, ya, menyebabkan sel-sel kita aktif, tangan kita boleh bergerak, jantung kita boleh berdegup dan mengalirkan oksigen dan darah ke seluruh sel-sel urat saraf darah, sendi dan sebagainya. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang terbesar kepada diri kita. So rasai dia. Ya. Sebab itu untuk cara rasai itu, bila kita nak marah, tertekan, teknik dia ialah kita buat teknik pernafasan. Ya, pernafasan rasai kesyukuran. So caranya begini, ya. Saya ajar sikit tekniknya. Okey, bila kita nak marah ataupun kita saja duduk relax, kita tarik nafas dengan kiraan 4. Tarik nafas dengan kiraan 4 dan tahan nafas dekat dada kita dengan kiraan 12. Dan semasa tahan dada dengan kiraan 12 tu, kita akan rasa jantung kita berdejup. Kita dengar bunyi dia, duk duk. Masa jantung berdejup itu, kita rasai darah-darah, aliran darah mengalir. Dan masa tu setiap degup tu adalah kasih sayang dia. Luaskan kasih sayang, sebarkan kasih sayang, rasai kasih sayang. Sehingga 12 detik, ini kita hembus melalui mulut kita dengan kiraan 8 detik. Jadi tekniknya dipanggil 4, 12 dan 8. Okey. So mari kita praktis bersama-sama. Okey, mari kita tarik nafas kita dengan kiraan 4, tarik. Okey, masa tarik itu kita tahan kat dada, kita akan dengar bunyi jantung. Duk duk. Masa dengar bunyi jantung itu, kita rasai bunyi jantung itu adalah kasih sayang. Maka kasih sayang tu akan tersebar, merebak ke kepala, merebak ke tangan, merebak ke kaki. Tunjuk nadi dia rasai. Duk, duk, duk dengan kiraan 12. 10, 11, 12. Kemudian kita hembus melalui mulut dengan kiraan 8. Masa hembus melalui mulut kiraan 8 ni, kita bayangkan semua masalah, tekanan keluar dan kita relax, tenang, urat saraf kita pun relax, tenang dan sebagainya. Maka kita akan rasa lebih damai. Ya. Kerana apa? Dalam psikologi, apabila kita marah, kita resah, kita gelisah dan sebagainya, jantung kita ni, ritm dia akan tak tenang. Jadi bila ritm dia tak tenang, dia sangat laju, maka dia akan bawa kepada tangan kita. Maka tangan kita pun shaking, ya. Jadi oksigen pun tak sampai ke otak dengan banyak. Jadi kita pun cepat marah, cepat meradang dan tindakan kita salah. Ya. Jadi cara yang paling mudah ialah kita kena damaikan jasad kita dulu. Dan cara damaikan jasad ialah kita buat pernafasan relax dan pernafasan mendalam supaya nafas kita, jantung kita kembali normal, rhythm dia, dan pernafasan kita kembali relax dan akhirnya udara mengalir ke sel-sel urat saraf dan sebagainya, dan kita akan makin rasional dan tangan tak lagi shaking, badan tak lagi sejuk dan nak jantung menafas seperti biasa. Okey. Dan untuk buat ini sekurang-kurangnya kita mesti buat 3 kali. Sekali biasanya tak berkesan. 3 kali agak berkesan, dan nak lagi berkesan kita akan buat sebanyak 7 kali. Okey. Kita praktis lagi sekali, saya akan tunjukkan. Kita boleh duduk, ya, ataupun kita boleh duduk atas kerusi, kita boleh bersila, ya, selepas sembahyang itu, ya, ataupun kita boleh baring, ya. Okey, duduk. Okey, formula ni adalah 4, 12 dan 8. Kita tarik nafas dengan 4 daripada pusat sampai ubun-ubun. Tahan. Rasai degup jantung dan rasai kasih sayang yang tersebar. Rasai kasih sayangnya yang maha kasih sayang. Luaskan kasih sayang.
10, 11, 12. Okey, lepaskan nafas melalui mulut dan lepaskan semua emosi, tekanan, masalah, jadi relax dan tenang. Okey, so kita buat lagi sekali, tarik nafas. 4, tahan 8, tahan 12. Lepaskan melalui mulut dengan kira 8. Okey. So kita akan buat ini untuk lebih menenangkan kita. Kita boleh buat bersahaja bila-bila masa untuk damaikan jasad kita. Nanti bila hati, nanti dia akan hilang marah, hilang dan sebagainya dengan lebih mudah dan hati kita akan lebih tenang. Okey. So teknik yang kedua yang saya nak ajar ialah dipanggil penapasan relax. Penapasan relax ni ialah kita hanya diam dan bernafas macam biasa. Tarik nafas. Lepaskan. Dia tak ada kiraan, hanya ikut biasa saja. Tarik nafas daripada hidung. Lepas melalui mulut. Tarik nafas. Lepaskan melalui mulut. Tarik nafas lagi. Lepaskan melalui mulut. Okey, itu dipanggil penapasan relax. Jadi sebelum buat keputusan, sebelum marah, sebelum ikut benda-benda stres kita buat penapasan relax dulu. Dan jika penapasan relax tadi tidak berkesan ataupun kurang berkesan, kita boleh buat penapasan mendalam 4, 12, 8 yang saya ajar tadi. Okey, jelas Kerana kita nak damaikan diri kita sendiri. Kita kena ingat, tuan-tuan dan perempuan, mak ayah, ahli keluarga dan anak-anak semua kena ingat. Akhirnya yang paling baik untuk membujuk diri kita ialah diri kita sendiri. Yang boleh menenangkan diri kita ialah diri kita sendiri. Kita tak boleh berharap orang luar untuk menenangkan diri kita. Kerana mereka tak faham diri kita. Mereka tak tahu apa yang kita rasa. Kita boleh ceritakan apa yang kita rasa, apa keadaan kita sambil mengalirkan air mata. Tapi dia hanya boleh berempati. Tapi dia tak rasa, dia tak faham. Yang benar-benar faham apa yang berlaku diri kita sendiri. Maka kita yang paling memahami diri kita sendiri. Maka kitalah yang paling baik untuk memujuk diri kita sendiri. Okey. Jadi kita pujuk yang pertama ialah kita memahami keperluan dan kehendak dan kita buat teknik pernafasan. Okey, teknik pernafasan yang ketiga yang saya nak ajar, ini adalah teknik yang sangat baik untuk menangani perasaan orang yang mudah sensitif. Sikit-sikit sensitif, sikit-sikit sensitif, sikit-sikit nak menangis, sikit-sikit nak merajuk. Guna teknik ni. Ataupun yang cepat marah. Orang cakap sikit dia nak marah, nak meradang. Telinga dia pun panas, ya. Jantung dia pun debar-debar. Ataupun bila kita rasa ketagihan ataupun ingat benda yang tak baik, ingat kawan-kawan, ingat kenangan-kenangan lama yang menyakitkan, ingat balik nak ketagihan dadah dan sebagainya, ataupun ingat benda-benda negatif berlaku menyebabkan kita rasa stres, kita marah, kita tertekan, ataupun kita nak marah, nak sedih, ataupun ingat orang-orang yang tak menyukai kita tertekan, maka kita kena buat teknik pernafasan 10 sampai 0. Jadi kita kena kira dalam hati sambil tahan nafas 10 sampai 0. Kita kena kira terbalik. Dan bila kita niat sampai 0, masalah, emosi itu semua hilang. Hilang ke mana? Hilang kembali kepada 0. 0 kan 0? Tidak ada. Okey, jelas Okey, caranya begini. Okey, cuba bayangkan ataupun ingat benda yang menyakitkan kita. Okey. Kata-kata yang menyakitkan kita, orang-orang yang pernah menyebabkan kita stres, yang tak suka kita. Okey, ingat benda tu. Okey. Dan rasai tak tenang, okey, dan sebut dalam hati. Apabila sampai 0, semua emosi, pemikiran negatif ni hilang dan aku tenang. Tarik nafas. Tahan. Masa tahan tu bilanglah hati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Kosong ni hembus nafas melalui mulut. Kosong. Sampai habis. Jadi pada hembus kosong tu, fikiran kita akan kosong. Dia akan alfa, maka masalah tu hilang. Sensitif, nak marah, teringat benda betul-betul hilang. Dan bila hilang, jangan cari. Kalau cari, jumpa balik. So, tak perlu cari. Jangan cari. Sebab dia ada dalam mind semua, jangan cari. Terus kita buat benda yang kita minat. Kalau kita minat baca buku, baca buku. Kalau niat berjalan-jalan, pergi keluar jalan-jalan kat taman. Ataupun kita pergi tengok pokok bunga, ataupun tengok Instagram, ataupun bersembang, main dengan anak. Terus buat benda yang kita minat untuk alihkan benda yang menyakitkan kita tu, yang mengganggu emosi kita. Okey, ingat Okey, kita buat lagi sekali teknik untuk membuang emosi dan pemikiran negatif. Teknik kiraan 10 sampai 0. Okey. Okey, fikirkan benda yang menyakitkan kita, yang kita tak suka. Okey, sebut apabila sampai 0, pemikiran dan emosi ni hilang. Dan aku makin tenang. Okey, tarik nafas. Kosong. Habis, kita selemah, long life, sukses kita perdamaian. Kita tak ingat dah benda tu. Okey, Okey, kita buat lagi sekali. Ingat kiralah hati, tahan lepas tu kita akan, ini adalah teknik yang sangat berkesan. Banyak saya ajar pada orang yang sensitif, suka ingat kekasih lama sampai dia sedih, dan teknik untuk mengawal marah. Memang dia kata marah dia hilang. Dia tak tahu kenapa, tapi pasal marah tu hilang. Okey. Ingat satu benda yang menyakitkan kita, yang kita tak suka, yang buatkan stres. Okey. Niat dalam hati, apabila aku bilang sampai 0, maka permasalahan pemikiran ni hilang. Kembali pada 0 dan aku makin tenang. Okey, tarik nafas. Kosong. Okey, masa kiraan dalam hati tu dia kira ikut nadi, ikut denyut. Dia kira selaras tu, mind, spirit, body tu. Dia zup, zup, zup. Okey. So damaikan diri. Jadi kalau nak marah, cepat-cepat duduk, buat pernafasan relax. Ya, ataupun buat pernafasan mendalam 12-8, ataupun kita boleh buat pernafasan 0 daripada 10 sampai 0 untuk mendamaikan diri kita sendiri. Maka kita tak akan buat banyak perkara yang kita katakan stopkan pemikiran kita yang negatif, dan kita akan membuang pemikiran emosi yang negatif, dan tingkah laku kita akan lebih tepat dan bersesuaian, dan kita tak akan menimbulkan masalah yang lebih kronik sebab kita terbimbing. Okey, jelas Okey, jadi kita telah memahami tadi psikologi keluarga yang mengalami anak masalah penagihan dadah. Keluarga ini kena damaikan diri mereka sendiri dulu untuk menerima ahli keluarga. Dan bekas pengguna dadah sendiri, mereka sangat sensitif, Mereka kena cepat-cepat mendamaikan diri mereka sendiri dengan teknik-teknik pernafasan yang saya beri, dan mereka kena cari cinta mereka yang baru. Kena bina cinta yang baru. So kita kena ingat, cinta tidak hadir dengan sendirinya. Tapi cinta itu datang apabila kita bina sedikit demi sedikit dalam diri kita sendiri. Macam cinta lelaki perempuan, so dia tak akan datang terus cinta tu on the spot. Tapi cinta ini datang daripada perbualan, percakapan, selalu berjumpa, dekat mendekati. Lama perasaan tu muncul dan timbulnya sayang, dan akhirnya mereka sanggup berkorban apa sahaja untuk merealisasikan cinta mereka.
Begitu juga kita akan membina cinta dalam akademik kita, cinta dalam kerjaya kita, cinta dalam pertanian, peladangan, pertukangan, masakan. So kena enjoy life, ya. Okey. Jadi seterusnya untuk mendamaikan ahli keluarga dan yang mengalami masalah penagihan dadah ini, yang saya tekankan tadi, iaitu ahli keluarga kena fokus kepada here and now. Ya, here and now. Maka saya akan tekankan sekali lagi here and now. Here and now ialah kita fokus kepada masa kini dan hari ini. Maka dalam here and now tidak ada masa silam. Dan dalam here and now tidak ada masa akan datang. Yang ada adalah menikmati hari ini dan masa kini. Sebab itu hidup kita sangat singkat, hidup kita sangat ringkas. Hidup kita masa cepat berlalu. Sedar-sedar kita dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, and 50 tahun, and then badan kita pun dah letih, tak larat, ya. Maka kita kena menikmati kehidupan hari ini. Untuk menikmati kehidupan hari ini, yang pertama, kita jangan terperangkap dalam memori sejarah silam. Memori adalah memori. Memory is just memory. So don't enjoy the memory, but enjoy the moment. Macam mana nak enjoy the moment? Enjoy keadaan, situasi hari ini. Contohnya kalau dalam ibu bapa, ya, kadang-kadang dia ingat, oh seronoknya dulu masa anak dia kecil-kecil, dia dukung, ya. Lepas tu dia timbang anak dia, lepas tu anak dia main nyorok, ya, menyorok belakang langsir. Tu anak dia kata, mak, ayah cari saya. Mak ayah nampak kaki anak dia. Mak ayah dia kata, tak nampak lah, mana dia. Anak dia gelak, kik. Tiba-tiba mak ayah dia pun pergi bayar langsir. Ini dia baru jumpa. Anak dia pun menjerit, gelak dan sebagainya. Jadi bila diingat memori itu, mak ayah dia suka. Dia gembira, dia seronok. Memori-memori waktu kecil bersama ahli keluarga dia, anak-anak dia. Ataupun dia ingat balik, wah dulu seronoknya bawa ahli keluarga pergi melancong ke Langkawi, ya, nak kereta kabel. Ataupun seronoknya pergi luar negara, ya, kita pergi tengok salji, sonata dekat Korea, kita pergi melancong, kita pergi jumpa kawan-kawan dan sebagainya. So bagus benda tu diingati untuk menghasilkan hormon-hormon yang sihat untuk kita. Tetapi kita kena ingat, it's just memory. Memory is just memory. Yang penting adalah moment. Maksudnya, mana dia dipanggil bonding time tu. Mana dikatakan masa hari ini tu, ketika ini tu. Maka kita kena cipta bonding time. Ataupun masa kini dan hari ini tu. Maksudnya, ibu dan ayah dan ahli keluarga kena mencipta kenikmatan, keseronokan sekarang. Bukan sekadar menikmati memori. Jadi panggil balik anak, panggil balik ahli keluarga, duduk balik dengan ahli keluarga yang pernah menagih dadah, berborak, berbual dengan seronok, happy, rasa nikmat. So makan bersama, bila makan pula tiba-tiba dia punya ayam yang dipegang tu jatuh. Bila jatuh tu semua orang gelak. Happy, bila gelak tu tertumpah air. Bertumpah air tu tak marah, gelak balik happy, seronok, ya. Lepas tu anak pun mencerita dengan kisah dia, kisah dengan dia. Lepas tu kita pun ajak dia pergi berjalan, pergi makan, pergi minum. Lepas tu ajak pergi kebun, sama-sama betulkan pokok pisang yang nak tumbang, ya. Tahan dia dengan kayu, ya. Lepas tu seronok, lepas tu pisang tu dah besar, and then kita pun terbang sama-sama, jatuh dan gelak ketawa, dah rasai pisang tu, balik rumah seronok dan sebagainya. Jadi menikmati. Jadi maksudnya mak dan ayah dan ahli keluarga ataupun bekas pengguna dadah, dalam fikiran mereka banyak memori-memori indah tentang kekeluargaan. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi yang penting memori itu pernah ada. Tetapi memori itu just memory. Just memory. Maka ahli keluarga kena membina memori-memori baru sepanjang masa yang indah untuk diingati dalam kehidupan. Supaya attachment psychological tu kuat. Maksudnya kita kena create
kena create environment, kita kena create suasana, kita kena create emosi, kita kena create emosi positif yang baru untuk mencipta memori yang baru. Ya, tu dulu saya dapat satu idea tu bila saya fikir keluarga saya, anak saya dah besar kan, sebut tu, don't just enjoy the memory is just memory, so enjoy the bonding time, so create new memory every day, we have new memory. So itulah keluarga tu akan kuat, keluarga tu akan mewujudkan ikatan yang kuat. Dan ikatan yang kuat inilah yang akan mengelakkan ahli keluarga daripada terlibat dadah, dan ahli keluarga terlibat dadah kembali mengambil dadah. Mereka kerana mereka jatuh cinta dengan kekeluargaan, emosi, ya. So kalau kita tak ada apa nak buat pun, kita sekali-sekala ahli keluarga kena pergi makan bersama. Ya, kalau dah boring makan kat rumah, pergi makan kat luar. Tak payah makan mahal-mahal, hanya pergi makan tom yum, nasi, ya. Mungkin order sikit seekor ikan siakap, ya. Dan makan bersama. Tapi masa makan tu bagi tahu handphone semua simpan, dan kita mulakan perbualan apa-apa yang semua orang sudi berkongsi. Sebab tu dalam kekeluargaan, perbualan yang paling baik ialah kita berbual tentang memori keluarga tu sendiri, ya. Contohnya mak dia kata dulu masa kecil, anak yang paling cepat berjalan adalah Amin. Amin bergelak. Dia kata mak, Amin cepat berjalan. Amin dulu 9 bulan dah berjalan. Lepas tu jalan lagi, lepas tu terkejut mak. Amin pun terkejut. Ya kan mak. Lepas tu anak dia seorang lagi tanya pula, Abu. Saya mak. Abu dulu jalan lambat. Setahun 2 bulan pun tak berjalan lagi. Sampai mak susah hatilah, jumpa doktor tanya kenapa. Tapi lepas dia berjalan tu, dia cepat baca. Dia paling kerap emosi, masing-masing bergelak dan sebagainya. Jadi sebab itu saya sebut pentingnya memori untuk kita kenang bersama-sama. Bila kita berbuat dalam ahli keluarga, maka dia akan kait balik itu balik, ya. Okey, jadi sebab tu kita kena create memori, sebab dia akan datangkan hormon kegembiraan. Tapi untuk create emosi yang baik, kita kena ada satu keadaan, situasi kehidupan baru, memori baru yang bonding time yang kena create. Jadi ajak makan dan berbual. Sebab itu dalam psikologi dan sosialisasi, keakraban itu timbul. Yang pertama ialah bila kita banyak komunikasi, banyak berbual. Sebab itu apabila ahli keluarga, mereka kurang idea untuk berbual, tidak tahu apa-apa yang nak diperbualkan, maksudnya memori tu ada tapi keakraban tu tak berapa kuat. Sebab tu kita kena ada idea untuk berbual. Macam orang bercinta, tak sabar-sabar nak jumpa. Buat apa? Nak berbual, nak bersembang, meluahkan rasa, meluahkan emosi. Dan meluahkan rasa dan emosi itulah frekuensi yang hampir sama. Maka mereka pun akan seronok. Jadi boleh, ataupun yang kedua, lepas kita sembang tentang memori keluarga yang dulu, kita boleh cerita juga tentang keadaan, tentang planning keluarga sekarang, ya. Contohnya apa yang berlaku pada adik sekarang. Contohnya dia kata, tahu tak adik semalam adik sedih sebab cikgu dia kata adik tak pandai bahasa Inggeris. Dia menangis, adik menangis jumpa mak. Lepas tu abang dia kata, ya ke mak, siannya dekat adik. Itulah sebab tu abang selalu dah cakap Inggeris dengan adik. Macam tu maksudnya. Jadi maksudnya kita boleh juga cerita-cerita yang tentang isu-isu kekeluargaan, tapi yang membina, untuk membina bertanggungjawabkan satu sama lain. Ataupun kita boleh cerita juga planning yang menyeronokkan. Contohnya mak dia kata, okey,
Mak dapat keluar KWSP 10,000 awal tahun. Jadi mak ingat nak bawa semua ahli keluarga berjalan lah. Kita lama tak pergi bercuti. Nak pergi bercuti mana? Ni pun kata, oh mak kita pergi Langkawi. Dulu pergi Langkawi seronok. Dah 10 tahun tak pergi Langkawi. Dia pula, saya teringin nak pergi snorkeling, ya. Okey, kita nak pergi Tioman. Oh, sekarang tak boleh. Tioman ada hujan. Mungkin kita pergi bulan 3. Jadi itulah isu-isu yang kita kena berbualkan dalam ahli keluarga. Maksudnya kita fokus kepada here and now. Maka tak ada lagi kita ungkit-ungkit perkara lepas, ya, rasa sakit hati dan sebagainya, tidak ada lagi. Itu dah dipanggil menikmati kehidupan sambil menikmati makanan yang enak. Dan kita kena menikmati every second dalam kehidupan kita. Kerana kalau kita sedar dalam mindfulness ataupun kesedaran, setiap sesuatu yang kita buat itu hanya berlaku sekali saja dalam kehidupan kita. Tidak ada pernah sesuatu apa pun dalam dunia ini berlaku 2 kali. Tidak pernah. Semua berlaku sekali. Contohnya kita makan tengah hari. Kita makan tengah hari hanya sekali saja. Sekali saja kita makan tengah hari. Besok kita dah makan lain. Makan dengan environment lain. Maksudnya, sekali itulah kita makan tengah hari. Dengan lauk begitu, dengan sudu begitu, dengan air begitu, dengan baju kita yang begitu. Contohnya pakai baju batik dengan kawannya, Ali, dengan anak kita. Dengan duduk meja segitu, dengan kedai itu, dengan duduk situasi itu, dengan emosi itu, perasaan itu. Sekali itu saja. Maka kita kena menikmati, enjoy sekali itu. Besok kita akan makan tengah hari lagi. Tapi kita akan makan tengah hari dengan keadaan berbeza, baju berbeza, orang berbeza, emosi berbeza, lauk berbeza. Tak sama. Tidak sama. Mustahil sama. Sebab itu, every second adalah moment untuk dinikmati. So, kita jangan lepas untuk menikmati every moment. Terutama dengan orang-orang tersayang, dengan kehidupan kita. Maka kita akan lebih menghargai masa dan ketika kita. Maka tak ada lagi yang disia-siakan. Every moment, every masa tu tak ada lagi sia-siakan. Itulah yang maksud demi masa tu. Itu yang Tuhan bersumpah dengan demi masa. Maksudnya tidak ada lagi benda yang masa yang terlepas, memori yang terlepas untuk diulangi lagi. Sebab tu kita kena menikmati setiap momen hari ini, keadaan, tempat, situasi, orang itu dengan sepenuhnya. Supaya jadi memori kita. Dan apabila memori ini dikumpul, kita rasa seronok, kita rasa happy, kita rasa dekat, kita rasa hidup ni satu kenikmatan. Dan akhirnya akan menghasilkan the power of love ataupun kasih sayang. Dan bila kita sedar adalah kehidupan kita ni, yang paling besar adalah kasih sayang. Kasih sayang yang paling besar sekali. Sebab itu, masalah penagihan dadah berlaku ialah sebenarnya kerana kekurangan kasih sayang. Ya, ataupun tersalah kasih sayang. Dan masalah penyembuhan dadah hanya boleh pulih apabila adanya kasih sayang. Dia akan mengikat kita. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad awal-awal dulu. Yang menguatkan Islam dulu di awal-awal perjalanan dia, bukannya peperangan, bukan senjata, tapi adalah ukhuwah, kasih sayang. Kerana kasih sayang itulah Abu Bakar sanggup mempertahankan Nabi, Sayyidina Ali sanggup bergantikan tempat tidur Nabi, ya, Bilal Rabah sanggup diseksa. Semuanya adalah demi kerana kasih sayang. Sebab itu, untuk hidup dengan sejahtera, ikatan emosi yang kuat ialah kita kena ada kasih dan sayang. Dan kita kena ingat kasih sayang tu antara 2 jalan. Itu jalan yang paling keras dan jalan yang paling lembut. Dua-dua tu adalah kasih sayang juga. Tapi tetap kekal dalam kasih sayang. Sebab tu bila kita lihat dalam Al-Quran, Tuhan itu maha kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi dalam ayat-ayat Al-Quran, ada banyak juga ayat-ayat yang keras. Janganlah kamu masuk membuat kejahatan, dibakar dalam api neraka Jahanam. Maka kamu akan dihukum dengan keras, ya, kamu akan dilaknat. Tuhan mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar dan keras itu bukan sebab benci, tapi sebab sayang. Kerana Tuhan takut kita akan tersalah langkah, kita akan menzalimi diri kita, nanti diri kita rosak. Oleh kerana terlalu sayang, tak amat sayang, tersangat sayang, maka Tuhan mengeluarkan perkataan yang keras
supaya kita selamat dan kita tak rosakkan diri kita. Maka kemarahan, tinggikan suara pun kerana kasih sayang. Maka memujuk, memeluk, memuji pun kerana kasih sayang. Maka jangan keluar daripada lingkaran kasih sayang, daripada zarah kasih sayang. Sebab bila kita masuk dalam kebencian, masuk kepada dendam, kasih sayang tu putus, nanti hubungan silaturahim dan perasaan tu tak cantik. Sebab tu kita kena kekal dalam kasih sayang dan membina kasih sayang dan membina emosi-emosi, memori-memori kasih sayang. Ya. Macam mak lah, ya. Saya pernah lihat satu mak, ya. Dia bersembang dengan kawan-kawan mak-mak juga. Tiba-tiba anak dia lari-lari tengah jalan. So mak dia pun menjerit, "Aminah, jangan lari, nanti kereta banyak, motor." Dia pun lari-lari juga. Ya, main-main kawan-kawan tu menjerit sampai pegang puting susu tu, mak dia menjerit, "Minah, datang sini." Mak dia sambil sembang, tiba-tiba anak dia berlari juga, tiba ada motor yang agak laju dan motor tu laju, dan bila anak ni nampak motor tu, dia takut, dia pun lari. Jadi motor dengan dia lari ni hampir nak accident. Dan akhirnya motor ni break. Dan anak tu pun menjerit, tapi nasib baik Tuhan tolong tak berlanggar. Maka budak tu pun menangis sebab yang nyaris nak kena langgar, dan orang yang naik motor tu pun pucat, takut dan bersyukur kerana tak dapat langgar budak tu. Lepas tu apa yang berlaku, mak dia lah berlari ke anak dia. "Anakku." Mak dia pergi ke anak dia, mak dia pegang anak dia, mak dia buat apa mula-mula? Mak dia pukul. "Mak dah sebut, mak jangan lari, jangan main kat jalan, nasib baik tak accident." Anak pun menangis. Lepas anak berangis, mak dia pukul lagi. Lepas tu mak dia pun menangis. Jadi mak dia menangis, anak dia pun menangis. So mak dia peluk dia. Mak dia peluk, nasib baik tak accident, kalau tak tahu apa nak jadi. Jangan dari mak dia sebut, jangan main tepi jalan, nanti accident. Kalau accident nanti patah tangan, patah kaki, masuk hospital, nanti tak boleh balik rumah. Jadi mak dia pun pukul anak dia pun menangis. Mak dia pun peluk dia, anak dia pun peluk mak dia pun peluk anak dia. Jadi kenapa mak dia cakap kasar, kenapa mak dia pukul anak dia? Sebab sayang. Sebab tu kita boleh tinggikan suara, kita boleh beri amaran, tapi kerana sayang. Biasanya bila kita marah dan tinggikan suara dengan sayang, orang yang mendengar tu tak marah dan tak dendam. Hatinya makin terubat dan hatinya makin rasa nak berubah kerana dia memahami, merasai sayang. Sebab tu jangan pisah dengan sayang. Tapi kalau kita marahi, kita hedik, kita tengking dengan kebencian, dengan menyampah, dengan amarah, dengan emosi yang tak terkawal, maka dia akan menyebabkan dendam, kesumat, amarah, perpecahan. Sebab tu kekal dalam kasih sayang. Tidak bergerak satu zarah, melainkan adalah kekuasaan Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan itu adalah kasih sayang. Kasih sayang itulah kuasanya. Maka menyebarkan kuasa Tuhan adalah menyebarkan kasih sayang. Menyebarkan kasih sayang adalah menyebarkan kekuasaannya. Kekuasaannya adalah kasih sayang, the power of love. Maka ahli keluarga kena kekal dalam kasih sayang. Dan dengan kasih sayang ini, kita akan bina memori baru yang kita akan damaikan diri kita, dan kita akan menghayati here and now, supaya kita boleh menikmati kehidupan kita, dan akhirnya kita merasai hidup ini adalah satu kesyukuran. Hidup ini adalah satu anugerah Tuhan yang sangat besar. Hidup ini adalah satu anugerah untuk kita menikmati, bukan untuk ditangisi, bukan untuk diratapi. Caranya adalah fokus kepada here and now. Past is the past, move on. Lambang orang move on atau berjalan terus, dia tidak akan mengungkit, dia tidak akan teringat-ingat, dia tak akan mengulang-ulangi perkataan-perkataan kesalahan lepas. Tak ada lagi. Kita mati, hidup balik, benda yang lepas tak berlaku. Kita mati, hidup balik, kita menangis, keluarkan air mata darah, kita menjerit, ataupun kita membunuh orang lain, benda yang berlaku tak berlaku. Lupakan, padamkan, hanya jadikan pengajaran, dan kita fokus kepada hari ini dan nikmatilah sisa-sisa hidup kita yang masih ada. Apabila kita sedar hidup kita hanya tinggal sedikit, ataupun umur kita telah meningkat,
maka maksudnya ialah kita kena menikmati hidup ini sebelum masa itu berakhir. Maka kita kena sedar, dan tujuannya ialah untuk membina memori-memori indah dalam ahli keluarga kita, mak ayah kita, anak-anak kita nanti. Dan apabila kita nak mati, perkara yang paling terakhir sekali kita akan tinggalkan kepada ahli keluarga kita adalah kasih sayang. Iaitu kita rasa sayang kat mak kita, sayang kat anak kita, sayang kat adik-adik kita. Kita rasa sayang. Jadi kita harap doa yang baik-baik kita pun mati. Jadi benda terakhir yang kita sampaikan, ingatan kita pada anak kita adalah kasih sayang. Kasih dan sayang. Dan orang yang ditinggalkan, ahli keluarga, adik, mak ayah, anak-anak yang ditinggalkan tu, maka yang ditinggalkan pada memori mereka adalah kasih sayang. Itu memori-memori indah, kenangan-kenangan kehidupan, pengorbanan-pengorbanan yang kekal adalah ingatan bahawa kebaikan, keindahan kehidupan bersama kita kekal dalam ingatan mereka adalah kasih sayang. Maka kasih sayang tu akan dibawa dalam kehidupan. Ingat mak dia, ingat anak dia, ingat adik dia. Lepas tu pergi pada hari raya, pergi ke kubur, letak bunga, siram air, dalam doa pun mendoakan. Ingatan tu adalah kerana kasih sayang. Dan apabila ahli keluarga kita itu mati, maka perkara yang terakhir akan luput daripada pemikiran dia adalah kasih sayang juga sebelum dia mati. Kasih sayang kepada orang-orang yang pernah menyayangi dia. Sebab tu tujuan hidup hari ini dan kekeluargaan ialah kita kena kembali kepada here and now, fokus kepada kasih sayang. Asasnya adalah menamaikan diri kita sendiri. Past is the past. Fokus kepada sisa-sisa dan baki hidup kita yang ada untuk menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan ialah kita fokus here and now. Bukan sekadar memori. Memory is just memory. But we create new event, situasi baru, peristiwa baru, bonding time baru untuk cipta emosi-emosi dan memori-memori, keindahan-keindahan hidup baru. So cipta, pergi berjalan, jatuh cinta, tolong-menolong, bantu-berbantu, spend time, berbual dan cipta kejayaan, bahagian, pujian. Maka kita akan rasa hidup ni adalah syurga yang seluas langit dan bumi. Sebab tu dalam Al-Quran disebut syurga itu seluas langit dan bumi. Jadi cuba pergi keluar rumah, pergi pandang langit, sangat luas. Pergi pandang bukit, gunung, sangat luas. Itulah syurga yang seluas langit dan bumi. Awak nak syurga yang mana lagi? Menikmati dan bersyukur dan rasai kasih sayang Tuhan dan sayangi diri sendiri untuk menyayangi orang lain. Sekian daripada saya pada hari ini. Ya, jumpa lagi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.